tu apa yang ditinggalkan untuk saya? Hak saya. Puan Munirah binti Datuk Khalil. Puan mendapat bahagian faraid iaitu 1/16 daripada baki harta yang telah dihibahkan yang merangkumi sebuah kondominium serta wang tunai keseluruhannya bernilai RM375,000. Habis tu, apa yang dia dapat semua ni? Puan Hadijah bin Abdullah mendapat hibah 1/2 daripada keseluruhan harta ditambah bahagian faraid sebanyak 1/16. Keseluruhannya bernilai RM3,375,000. Allah, tak adil. Mami. Mami. Mami, tak adil ke Mami? Adil ke tu Mami? Harta pusaka atau harta puaka? Okey, macam mana harta pusaka boleh berubah jadi harta puaka? So, banyak yang kita dengar dalam masyarakat, isu-isu yang berkaitan dengan pusaka menyebabkan keluarga bermasam muka, bergaduh. Semuanya antara daripada pusaka. Ada adik tetap abang, anak halau mak dan even ada adik-beradik ipaduai yang menghalau isteri dan anak-anak saudara kerana berebutkan pusaka. Itulah yang kita katakan sebagai harta puaka. Antara punca-punca kepada berlakunya kes-kes yang saya sebut tadi, antaranya adalah kerana sikap pemilik harta itu sendiri yang tidak mahu buat perancangan harta. Jadi bila berlaku kematian, bila harta dah bertukar status menjadi pusaka, waris faraid pula melengah-lengahkan urusan pusaka. Bila berlaku salah faham ataupun tak setuju dengan pembahagian, itu yang menyebabkan berlakunya pergaduhan dalam keluarga. Okey, punca yang kedua, kebanyakan daripada masyarakat tak faham beza antara harta dan pusaka. So, apa maksud harta? Harta milik siapa? Harta milik pemilik harta tersebut sepenuhnya. Tetapi bila berlaku kematian kepada pemilik harta tersebut, harta tadi dah bertukar status menjadi pusaka. Dan pusaka milik siapa? Pusaka milik waris-waris faraid si mati itu tadi. Jadi, bila berlaku kematian, waris-waris faraid akan tertakluk kepada hukum faraid. Ada bahagian-bahagian masing-masing dan tak boleh menidakkan hak dan bahagian waris-waris yang lain. Okey, punca yang ketiga, ramai waris yang tak tahu macam mana nak mulakan proses untuk tuntutan pusaka. Kat mana nak pergi? Dokumen apa yang kita nak submit? Siapa yang terlibat sebagai waris faraid? Siapa wakil yang akan mewakili waris-waris untuk selesaikan proses tuntutan pusaka tersebut? Bila melibatkan proses tuntutan pusaka ni, ada kadang-kadang berlaku kerumitan yang menyebabkan waris-waris tak nak buat dan ignore je proses pusaka tu, menyebabkan bila berlaku kematian berlapis, contohnya mula-mula ayah meninggal, lepas tu anak pula meninggal, lepas tu cucu pula meninggal, menyebabkan proses tuntutan pusaka tu menjadi lebih sukar. Okay, punca yang keempat, ramai yang beranggapan proses tuntutan pusaka ni tak ada melibatkan kos ataupun komitmen, tapi sebenarnya ada dua perkara penting yang perlu kita ingat bila nak buat tuntutan pusaka. Pertama, kena ada peruntukan kos dan yang kedua, kena ada komitmen masa. Part ni lah yang paling kritikal sebab ramai waris faraid nak bahagian faraid tapi tak nak dan tak bersedia nak keluarkan kos dan tak bersedia nak bagi komitmen masa nak pergi selesaikan urusan pusaka tersebut. Okey, sebagai kesimpulan, sebagai pemilik harta, kita bertanggungjawab ke atas harta yang kita kumpul. Jadi untuk mengelakkan berlaku daripada harta pusaka menjadi harta puaka, perlu buat 4 perkara. Pertama, tahu siapa waris faraid kita sendiri, kenali waris-waris faraid yang terlibat. Yang kedua, tahu aset apa yang kita ada dan sifat-sifat aset itu sendiri supaya tak berlaku kekacauan
kewenangan kepada waris kita untuk uruskan akan datang. Yang ketiga, melantik pentadbir ataupun orang yang kita percaya untuk diamanahkan untuk menjalankan proses pusaka kita akan datang. Dan yang keempat, menyediakan peruntukan kos supaya bila waris uruskan proses pusaka tak menjadi bebanan untuk waris-waris kita akan datang. Okey, itu saja untuk video kali ini. Bertemu dalam video yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan share.